Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulallahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sidang Jumat yang mulia, sebelum daripada kita nak dengar mana-mana pengajaran di hari Jumat yang mulia ni, malah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mari kita bertakwa Ta'ala. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan menjaga kita, melihara kita, Tuhan yang memberi rezeki kita, Tuhan yang menjaga keamanan kita, hingga hari itu sampai ni kita hidup, boleh hidup dengan aman sentosa, tidak selamat, tidak semana tempat-tempat lain yang tempat lain timbul bedil, timbul bom, timbul boh, timbul terbakar, timbul dan lain. Inilah yang Tuhan semua Tuhan jaga kita hingga kita selamat semana keadaan ini dengan bekerja mengikut suruhannya, dengan ikhlas padanya dan mengikut sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang mulia, bulan ni bulan Maulud kata. Bulan Maulud. Waliknya kita pakak-pakak ingat Nabi kita. Ingat Nabi kita dengan
dengan riwayat cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tu teringat. Lepas tu mana ingat yang mana sebelum batal itu kita tahu, kamu diingat, kamu kasih. Kalau sekiranya kita tak tahu, kita tak kasih, sebab tu ni kita kasih. Dia kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang kita kasih, dia kasih ke orang, nanti dia akan bersama dengan dia. Dia kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ia akan bersama-sama di dalam syurga. Kita nak tuju tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dibanding dengan pembesar-pembesar dunia, baik dulu, dari dulu, kemudian sekarang. Dulu kita tengok pembesar dalam dunia, seperti dunia tak kira di mana saja sekalipun, besar, agung, jinjai di satu segi, tapi kalah di segi lain. Mudah-mudahan Julius Caesar ketika Raja Rom yang mengalahkan Mesir, tapi akhir sekalinya dia dikalah oleh Cleopatra. Sebagaimana kita tahu, itu orang Rom. Lepas tu orang lain betul. Sebab kita tengok Adolf Hitler. Adolf Hitler di Jerman boleh menggegat dunia hingga timbulnya peperangan dunia yang kedua, yang pertama. Akhir sekali landing ini tidak ada apa-apa. Begitulah itu pembesar-pembesar dunia lain akhir-akhir mati, tidak ada apa ketinggalan, tidak ada ketinggalan, dan pembesar-pembesar ini satu segi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap segi dalam hidup. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap segi dalam hidup. Bagaimana cara Islam? Islam sebagaimana kita telah mengetahui, satu agama yang mencakupi segala bidang dalam hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia yang Allah Ta'ala beri ke dia, dapat melaksanakan. Satu, memberitahu pada kita ajar Islam, kemudian baginda sendiri dia beramal. Dia beramal tiap-tiap segi dari hidup hingga menjadi hingga disebut disebut ramai oleh penduduk dunia, penduduk molek. Tak kira pembesar mana. Kalau tengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dia mengaku. Nanti seperti George Bernard Shaw, dia biasa kata, Muhammad dapat menyelesaikan masalah di negeri dia cepat silat seperti sekali minum teh, dia kata. Begitulah ulama-ulama dunia dulu dan kemudian, dia kata begitu semua. Kata walaupun musuh dia, walau musuh dia sekalipun. Kalau gitu mari cuba-cuba kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Mula sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ajar kita berakidat suci, berakidat mulia, akidat yang tidak syirik, akidat yang tidak campur dengan mana-mana kekarutan dalam dunia. Ni ajar kita gitu. Nak kita ikhlas kepada Taala, nanti Allah Taala nya bagi. Bagi kita beribadat kepada Taala, nanti kita akan dibalas kemudian. Misalnya di segi akidat kita biasa dengar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy dijumpa dengan Abu Talib. Ketika orang Quraisy jumpa dengan bapa saudara dia Abu Talib. Dia jumpa dengan Abu Talib pak saudara ni beberapa kali. Satu kali, hey Abu Talib,
mung tahu nah kedudukan kita. Nya kedudukan dalam Mekah ni mung tahu dah dah. Jadi Muhammad duk maki Tuhan kami tiap-tiap hari. Kalau panggil dia mari weh. Mari nak royak. Kalau kita tak saya panggil ni serah asah kami ni kita nak buat gegapo kepada Muhammad. Nah, kalau ni dak jaga kan jaga kehormatan Abu Talib nya biar dah. Nah tu Abu Talib pun takut. Saya anak saudara dia. Lalu dia panggil suruh budak cari. Pergi cari Muhammad di mana? Ada mau tu cari nama. Lalu tu Nabi kita Muhammad mari. Boleh buat dia ada. Buat dia ada. Ya lah pak saudara dia. Muhammad berhentilah weh. Mun dakwah orang kepada Islam nak ke apa? Nah, berhentilah. Kita jaga-jaga pok ni, hidup dalam keadaan aman, molek ni tak ada itu gapo dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti pak saudara dia, orang paling biasa jaga dia. Pera dia kecil-kecil lah ni besar tua remaja dah. Jadi seorang jadi nabi. Lari perbuatan kita nak kata rano. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok perintah Allah terlebih besar daripada perintah Abu Talib. Lepas tu dia kata rano, "Hei pakku, hai pakcikku. Kalau sekiranya mereka itu ambil matahari meletak di sebelah kananku dan ambil bulan meletak di sebelah kiriku, kemudian mereka tu minta biar aku berhenti daripada kerja aku ni, nanti aku tak berhenti ataupun aku mati kerana dia." Nah, tengok kata-kata dia. Pakcik, sekiranya mereka tu ambil matahari ni, matahari kena belakang matahari bukan? Kita kenal pakai matahari ni. Dia ambil boleh. Dia ambil boleh matahari. Matahari. Duang atip. Besar sangat tu. Dia kata pria kalau mereka tu ambil matahari metak tangan kanan aku ni. Fahamlah matahari. Bulan ni tak di tangan kiri aku ni. Ni besar ni. Lepas tu minta boleh duduk di tangan kanan tu, kiri ku dah siap dah. Berhenti Muhammad. Nah, menawi. Walaupun gitu, aku tak berhenti. Kenapa? Dakwah ni perintah Allah. Larangan ni ialah Abu Talib. Manusia semana biasa. Nampak tak? Ni tanda ni, Rasulullah SAW berakidat betul. Akad suci. Kalau orang lain kan, pada ngadui, pada ngapuji, pada tamneng, pada ngamugotu-gotu, pada dah maiเป็นไรครับมาเป็นไรครับผมทำได้ada apa persen. Tapi Nabi dah. Walaupun mereka buat gitu sekali, kami tak berhenti. Ini tanda di dalam akidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidat besar, akidat kukuh, akidat kun. Tak kurang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyadar. Ni di segi mana di segi akidat. Nah, kalau kita tahu lebih ni kita ngajilah, main ngaji di pelajaran tarikh di masjid kita ngajar. Yang kedua segi ibadatnya. Ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab yakin dengan pahala yang Allah Taala akan beri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat nikmat yang Allah Taala beri ke dia. Dan Allah ingat apa saja yang Allah Taala beri, nikmat banyak ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasar pada ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah Taala tak berhenti, tapi malaikat kerana anak buat kerja lain. Ya, semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah, malam dia berjumpa dengan Allah baca Quran semaya tahajud. Di tengah hari ni mendakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hingga Aisyah kita tegur. Rasulullah, mung ni Allah Taala apung dah somong dulu ke dia. Duk kacik apa lagi? Buat sikit-sikit sudahlah.
Sikit semaya tocong-tocong lah, sudahlah buat muka lain ngatik. Apa dok buat muka ni? Dan Nabi jawapan dia, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Jawab dia, tidakkah patut aku ni menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal dia kerana bersyukur, bukan kerana takut, bukan kerana nak pahala nak tahu, bahkan bersyukur. Kerana semua lepas dah tu, lebih dah tu. Kerana dia tengok rupa parah dia, tengok nikmat dia, nikmat yang Allah beri ke dia. Kali tu dia bersyukur kepada Allah Taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia Rasulullah. Ini dah. Ni segi ibadat, ni setengah daripadanya. Lain pada tu berdoa tak berdoa gapo dan hidup dia berdoa di tiap masa tiap ketika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zuhur kita berdoa di tiap ketika, tiap masa tiap ketika. Tak berhenti-henti. Hingga mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mung nak buat mung doa ni berdoa tiap-tiap ketika, walaupun mung ketika mung duk nak buh kaki mereka kasut. Nah ini dah. Gitu. Lepas ada tu naik tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelesaikan masalah politik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah politik. Kita tahu politik Islam bukan politik putan lah. Bukan politik putan, bukan politik sawa. Politik maknanya hidup jaga dengan kita memerintah agar mengatur urusan umat Islam. Mengatur umat Islam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah ni Rasulullah sebagai wana kelum, ketua tim. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Rasulullah sebagai ketua negara. Dalam di Mekah Rasulullah sebagai ketua tim, ketua kumpulan, ketua kata ada mengikut istilah syariat itu jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti melatihkan orang-orang yang akan memerintah negeri selepas dia. Dan melatih orang sahabat-sahabat Nabi hingga menjadi pakar di tiap-tiap segi. Hingga mana setelah tertegaknya negara Islam di Al-Madinati Munawwarah, mereka inilah yang bekerja politik yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat ni tak ada gaduh apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam politik tak ada satu Rom dan Persia. Sedangkan masa tu dua negara reksiksa, dua negara yakyai. Di masa itu ialah Rom dan Persia. Walaupun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak. Kenapa? Politik Islam ada dasar sendiri, dasarnya daripada Allah. Dalam masa Madinah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan panglima, melahirkan ahli ekonomi, melahirkan ahli politik, melahirkan ahli masyarakat, melahirkan ahli derma, melahirkan segala-gala hingga manakala dia duduk di Madinah, dia meninglah dapat merintah negara. Tolong Rasulullah ketika Rasulullah ada, lepas badan setelah Rasulullah meninggal, mereka inilah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul negara Khulafaur Rasyidin dan akhir sekali. Semasa di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia dapat menguasai Madinah, dapat memerintah negara, kedaulatan negara di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perkara. Di antara yang paling itu buat undang-undang. Buat undang untuk menghubungkan di antara orang-orang di Madinah. Di Madinah hari itu ada pihak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Mu'abala, orang munafikin dan orang macam-macam semua.
untuk menyatukan umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan dengan undang-undang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya sahabat Rasulullah beramal belum daripada yang lain. Dengan sebab tu dia dapat kejayaan. Dan dia dapat kejayaan. Dari segi ekonomi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digalakkan supaya sahabat-sahabatnya berekonomi. Tengok Rasulullah sallallahu, kita tengok dalam sejarah Nabi masa Nabi dan lepas ada tu. Kita dengar ada Utsman ibnu Affan, sekaya-kaya orang Islam di Al-Madinatil Munawwarah. Dengar ada Abdurrahman bin Auf, seorang kaya di Madinah. Dengar ada pekebun semasa Rasulullah, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Rabi'. Tengoklah tukang yang paling mahir yang buat segala-gala untuk keperluan masyarakat, tukang yang perlu masyarakat, iaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan tukang-tukang itulah artinya di Madinah ni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menegakkan negara Islam semua ni, dapat orang-orang ni dapat menyempurnakan kehendak-kehendak Madinah, tak kena tupai orang lain. Tak sebagaimana nak bina kena minta di Rom, nak bina kena minta di pergi di Persia, nak bina kena buat dadak ni buat ni yang ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakarkan mereka itu hingga mereka itu menjadi pakar bekerja mengikut keperluan masyarakat. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina ekonomi bina ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat dulu Rasulullah bina ekonomi sahabat ni sampai ada titik kosong hingga menjadi orang kaya berniaga antara bangsa. Mula-mula takkah kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Takkah kita dengar ayat yang Allah Taala berfirman, wallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ni ayat ekonomi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digalakkan supaya pelihara kambing. Hingga dia kata dia sendiri juga dan nabi-nabi biasa pelihara kambing. Begitulah di segi ekonomi. Di segi masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri buat contoh. Rasulullah tengok ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia satu masa Rasulullah ada 9 orang isteri. Nah, isteri ini nabi-nabi ni satu hijau khususi yang kita tak boleh tiru tu jenis. 9 orang isteri. Pak isteri ini isteri Rasulullah ni seperti orang mama. Artinya mama. Dia pecah pada 3 puak. Isteri Rasulullah. Satu puak muda-muda yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua orang tua sekali, iaitu Salamah, orang tua. Yang ketiga orang pertengah. Orang pertengah. Tiga-tiga ni tak setuju, masing-masing tak setuju. Tak setuju duduk. Kalau duduk di Madinah, duduk di kalangan agama, tu setuju. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengerti masalah ni dengan baik. Sehingga baik semua dipuji dan diambil contoh. Misalnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika dari rumah tangga nah, pada satu ketika Aisyah buat manis buat manis mari beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Salamah ada. Mari manis dah, mari dan duduk. Nak beri Rasulullah, tapi masa tu ada Salamah. Bawa pak ni nampak. Jiwa kasih. Orang kasih lelaki ni ada rasa ni. Cemburu ni tengok dah. Orang kasih lelaki kita orang jangan lupa nah orang bini banyak tu. Kalau orang bini cemburu mata ya bini kita kasih dia. Nah. Bawa nampak Salamah ni pasal Salamah. Makan tepung ni. Ni dia hari tepung, makan tepung. Lama moga yang tua Salamah ni orang terlepas tua. Tak buat mikro Aisyah.
Kalau tak akal aku lama, aku nak lama. Lama tepung ni ke muka mu. Tak buat. Aisyah buat sungguh. Aisyah buat sungguh. Ambil tangan dia, celup tepung, lama muka Salamah. Rasulullah ada pen. Sudah dah. Lepas tu Rasulullah ana. Rasulullah apa? Apa Aisyah? Karena jahat, buat jahat ni. Dak, Rasulullah pegang tangan Aisyah radhiyallahu anha pakai tangan. Hei Salamah, lama muka dia dengan tepung. Salamah ambil tepung, lama muka Aisyah radhiyallahu anha. Jadi balah ni. Lepas tu pakai suka, pakai sedar. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi perbalahan yang timbul di kalangan isteri dia. Dah banyak banyak kali. Baca ngaji sejarah macam nanti kita akan temu. Ambil mula-mula orang nak bini banyak jangan lupa kita ngaji. Kita ngaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia bini banyak, insya-Allah. Di segi ekonomi, di segi undang-undang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segi undang-undang Rasulullah mula-mula sekali beramal. Rasulullah beramal. Hingga pada satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat ketika Rasulullah baris Rasulullah ya sawu sufufakum. Nah suruh. Baris. Ada seorang nama Aswad. Buat tak padu baris. Baris Rasulullah padu. Jolong perut dia. Rasulullah mari ni tai perut dia. Tai perut dia dengan kayu sugi pai dia. Bos sudah teh, Rasulullah, saya tak jauh ni, tak benar ni hari ni. Tak benar ni. Banuk anak aku nak balah tu. Kata itu Rasulullah pun manakala itu para sahabatnya nak balah, buka perut dia. Buka perut dia. Asal ni kucuk. Kucuk. Hei, apa buat gini? Aku buat gini ni nak aku dia nak kulitku di akhir hidupku, kulitmu tepuh dengan kulitku dengan tepuh dengan kulitmu. Kali itu Rasul kita nak gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wibalah. Dia salah Rasulullah wibalah, salah dia. Begitulah Rasulullah ketika nak mati, Rasul isyhab dia ada kesalahan apa dia? Royak. Royak. Begitulah ketikanya, ingat ketika seorang perempuan pergi curi. Selepas buka Mekah, ada seorang perempuan seorang yang mempunyai pangkat dia pergi curi satu muga. Lepas tu kelegak. Bawa kena terceraklah ternyata kata dia tu curi. Setelah curi tu hukum Islamnya kena kat tangan. Hukumnya tahu hukumnya kena kat tangan ni walaupun dia sekalipun pak orang Quraisy pak dia ni. Lalu tu buat ana ni? Nak bagi jangan kerana orang Tina ni bukan sebagai orang. Orang ada berami dalam Mekah, pergi curi. Pandang ana? Pakat pada gini kita minta syafaat salah seorang orang yang Rasulullah kasih syafaat. Tolong dalam membatalkan hukum kat langit ni. Dia kira demo dia kecek dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni anak seorang sahabat yang Allah Taala kasih dan kasih pok dia. Lagi, Usamah tu kecek dengan Rasulullah lah. Tak sawi jalan lah hukum kat tangan kat atas sianu kerana dia gitu ni ni. Usamah pun tak ada apa, dia pun kecek dengan itu. Kecek dengan Nabi Rasulullah, nampaknya sekaklah tangan demo tu. Sekak tangan demo kerana orang Tina tu bukan orang samada, orang ada barami, orang ada saksi, ada gapo besar ni di kalau sekiranya berlaku gitu nanti ni. Rasulullah kata, ya Usamah, atasfa fi hududillah, membuat syafaat berkenaan hudud Allah. Kalau sekiranya Fatimah ni curi, kalau sekiranya Fatimah bin Muhammad curi, nanti aku akan kerak tangan dia. Ni Rasulullah dalam jalan ni undang-undang. Kalau gitu Rasulullah seorang manusia yang agung.
Nah, seorang besar patut diambil contoh, patut diikut dan patut beriman dan patut beramal dengannya sebagaimana Allah Taala perintah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang mulia bertolak daripada pengajaran, bertolak berkesedaran kata Muhammad ni Rasulullah dan patut diambil, patut ditiru, diambil contoh di tiap segi dari hidupnya. Maka wajiblah di atas batu kepala kita kena ngaji sejarah dia. Ngaji sejarahnya dengan apa caranya, sederhana, dengan sarana semasa. Ngajilah macam mana. Ngaji melalui radio, melalui toran, melalui online, melalui apa, ikutlah ngaji dia. Beda. Karena kalau kita ngaji ni, kita terlepaslah kewajipan yang Allah Taala suruh kita ngaji tu. Kita ngaji ni. Tu ngaji. Kalau sekiranya kita tak ngaji, tak tahu buta lah ni kita buta belaka, kita tiap-tiap segi buta. Digi akidat kita salah juga. Ada ibadat juga, politik nampak jelas, masyarakat nampak jelas, ekonomi kau kursi dan segala-galanya. Nak mengatasi masalah ni kena kajilah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat dan kita ni akidat Islam, ibadat Islam, politik, ekonomi, masyarakat dan lain-lain. Kalau kita itu tidak ada, kita tidak akan berjaya dalam hidup. Nanti kita dah duduk dalam keadaan celaka sejak awal hingga akhir. Celaka sejak daripada awal hingga akhir. Maka kalau kita mendewing dari jalan Islam, jadi kita tak patut kita ngaku, tak sedut ngaku jadi tak ada arti. Tak ngaku tak ada arti. Kita tak kena kecap besar dah. Kalau kecap besar tak ada arti dah. Kalau kita buat apa tak kerja, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ikut Nabi kita, nanti Allah Taala kasih. Jadi, itu mari kita ngaji. Ngaji dia. Kalau tak saya mengaji, mai saya tengok di masjid kita ni. Kita ada ngajar sirah. Kita ngajar sirah. Dan mana-mana ada tempat ngaji, kita ngaji sirah. Nanti kita akan menjadi dunia akhirat. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat ahyaihim wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma taqabbal minna du'ana innahu huwal ghafurur rahim.